Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat. Baiklah, hari ini kita akan belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau TMK. Jom. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tajuk algoritma, pseudocode dan carta alir. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, pseudocode dan carta alir? Okey, mari kita tengok. Definisi algoritma, satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Maksudnya algoritma ini ada langkah-langkah untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Baiklah, kita lihat contoh algoritma. Baiklah, ini adalah contoh algoritma, iaitu situasi murid-murid hendak ke kantin apabila loceng dibunyikan. Baiklah, kita baca langkah satu persatu. Murid beratur di luar kelas apabila loceng rehat dibunyikan. Murid bergerak ke kantin. Murid membeli makanan dan minuman. Murid bergerak ke meja untuk makan dan minum. Murid beratur ke kelas apabila loceng dibunyikan bagi menandakan waktu rehat tamat. Baiklah, ini algoritma ini maksudnya diceritakan, diberitahu langkah demi langkah secara jelas. Situasi murid hendak pergi ke kantin. Okay, ini maksud algoritma. Baiklah, seterusnya kita lihat definisi pseudocode. Satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat. Maksudnya langkah tadi tapi diringkaskan dan menggunakan kata kunci mula, tamat. Baiklah, kita lihat contoh pseudocode. Ini adalah contoh pseudocode. Mesti ada menggunakan perkataan mula untuk memulakan arahan dan tamat untuk menamatkan arahan. Baiklah, kita baca. Mula dibunyikan loceng rehat. Beratur di luar kelas. Bergerak ke kantin. Membeli makanan dan minuman. Bergerak ke meja untuk makan dan minum. Dibunyikan loceng. Beratur ke kelas. Ini ialah contoh pseudocode. Maksudnya diringkaskan dan menggunakan kata kunci mula dan tamat. Baiklah, ini panduan menulis pseudocode. Perkataan mula ditulis pada baris pertama, perkataan tamat ditulis pada baris akhir dan gunakan kata kerja pada awal setiap baris. Ya. Dalam langkah-langkah pseudocode tadi, apabila dah mula, lepas tu awal ayat mesti menggunakan kata kerja dan akhir mesti menulis tamat. Okay, itu pseudocode. Baiklah, kita lihat pula definisi carta alir. Gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah. Kita lihat contoh carta alir. Okey, ini carta alir daripada algoritma dan pseudocode tadi. Baiklah, kita lihat contoh mula. Loceng rehat dibunyikan. Beratur di luar kelas, bergerak ke kantin, membeli makanan dan minuman, makan dan minum di meja, loceng dibunyikan, beratur
ke kelas tamat. Ini ialah carta alif. Hasil daripada algoritma dan pseudocode tadi, hasilnya jadi macam ni, iaitu carta alif. Baiklah, kita lihat bentuk ya. Bentuk dalam carta alif ni berbeza. Setiap bentuk tu ada maksudnya dan namanya. Okey, untuk bentuk mula dan tamat dinamakan terminal. Okey, bentuknya bujur. Namanya terminal. Baiklah, untuk bentuk empat segi itu ialah proses. Prosesnya dibuat bentuk empat segi. Dan anak panah ini dinamakan garis alif. Ya, maksudnya kalau hendak membuat carta alif ni perlu menggunakan format yang telah diberi ni. Mula dan tamat menggunakan bentuk bujur, iaitu yang dinamakan terminal, dan langkah-langkahnya menggunakan bentuk empat segi yang dinamakan proses. Kemudian anak panah itu menggunakan anak panah yang ditunjukkan ini dan dinamakan garis alif. Baiklah murid, ini merupakan latihan yang perlu anda buat di dalam buku tulis atau dihantar melalui Google Classroom. Okey, penggunaan mesin air layan diri. Arahan berdasarkan tajuk di atas, bina algoritma, pseudocode dan carta alif. Ya, murid mesti menunjukkan cara-cara bagaimana penggunaan mesin air layan diri dalam bentuk algoritma, kemudian buat dalam bentuk pseudocode, dan akhir sekali buat dalam bentuk carta alif. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.